Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Terima kasih kepada Al-Fadhil, Ustaz, saudara pengurusi majlis, pihak penganjur Bedung Buluh Gading, dan mana-mana yang terlibat dalam menjayakan program pengajian talaki kitab Minhajul Talibin. Seterusnya pentalaki-pentalaki yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita pada malam yang mulia ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey, kita ambil perkataan wa yaqbidu min yumnahu al-khinsira wal binsira wa kadha al-wusta fil adhhar. Dan dia menggenggam daripada tangan kanannya, dia genggam al-khinsir, jari kelingking, jari anak, wal binsir, jari manis, wa kadzal wusta fil adhhar, dan seperti ini jari tengah fil adhhar. Jadi sebenarnya dalam kaifiyat ataupun kedudukan tangan kanan masa kita tasyahud, dia ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat yang sahih yang berbeza. Ada beberapa riwayat yang sahih yang berbeza, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah meletakkan tangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud. Cara Rasulullah meletakkan tangan kanan ketika bertasyahud. Apa yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i, khususnya Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin adalah, kalau tangan kiri, waktu jelaslah kita buka. Tangan kiri kita buka. Baik. Kita letak dekat dengan lutut. Manakala tangan kanan, kita genggangkan, yang pertama kita genggangkan dia khinsir, anak jari. Lepas tu kita genggangkan binsir, jari mani. Lepas tu kita genggangkan benda al-wusta. Sebab al-wusta ni dia ada riwayat buat gini dengan jari ibu. Ada riwayat gini, ada riwayat gini, ada riwayat gini. Lepas tu ada riwayat gini ke gini, lupa. Adalah beberapa riwayat. Antaranya gini. Okey. Nampak kan? Jadi hak ni rapat, hak ni buat gini. Dan hak ni, hak mengikut al-adhhar, dia buat gini. Okey, rapat ni 3. Lepas tu, tinggal lagi ni wayur silul musabbihah. Dia melepaskan jari musabbihah. Jari musabbihah, jari benda? Jari telunjuk. Jari musabbihah dipanggil, sababah pun dipanggil, da'iyah pun dipanggil. Ni jari ni, nama dia musabbihah. Okey, boleh? Dan orang panggil juga sababah. Sebab orang Arab biasa kalau dia memaki orang, dia tunjuk. Tunjuk atas muka, dia memaki. Sab, makna memaki. Berok-berok dia memaki, tunjuk atas muka. Dan dipanggil juga da'iyah kerana jari ni digunakan untuk berdoa. Kadang Rasulullah ketika berdoa, Rasul isyarat dengan jari. Rasul di atas mimbar, Rasul isyarat dengan jari ketika Rasulullah berdoa. Baik. Okey, jari ni lepas. Lepas tu wayarfa'uha, dia mengangkat jari musabbihah inda qawlihi illallah. Di sisi perkataannya ketika dia berkata ucapan illallah. Maksud illallah, dia angkat. Dan dia kekalkan akad tersebut hingga bagi salam. Wala yuharrikuha, dan dia tidak menggerakkan jari. Hanya isyarat sahaja. Hanya isyarat sahaja. Dan kita kabodah kerana menggabungkan dua riwayat. Di sana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Zubair. Yang mana dalam hadis tersebut, Abdullah bin Zubair menyebut bahawasanya kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a. Rasulullah isyarat dengan jari telunjuknya apabila dia berdoa, wala yuharrikuha. Rasulullah tidak menggerakkan. Begitu juga dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, yang mana daripada Abdullah bin Zubair, yang mana dia menyebut Rasulullah meletakkan tangan kanan dia di atas peha kanan. Lepas tu asyara bi usbu'ih, Rasul isyarat dengan jari telunjuk.
dengan jarinya, Rasul isyarat dengan jarinya. Cuma di sana ada hadis Wa'il bin Hujrin mengatakan Rasulullah menggerakkan jari tersebut. Maka ada hadis mengatakan dia tidak menggerakkan, ada mengatakan menggerakkan. Maka mazhab Imam Syafi'i dia gabungkan dua hadis tersebut. Dia kata lagu mana yang dimaksudkan menggerakkan bukan gerak sokmo. Maksudnya gerak ketika isyarat tu sahaja. Okey, boleh faham? Baik. Sebenarnya dalam masalah ni ulama fiqh berbeza pandangan lah. Ulama fiqh berbeza pandangan. Sebab kita ada soalan, dapat kita jawab lalu soalan ni. Yang mana soalan ni dikata untuk pergerakan jari dalam mazhab Maliki, pergerakannya kiri ke kanan ke atau atas ke bawah. Jazakumullahu khairan. Kita ada soalan. Yang mana dalam mazhab Maliki dia gerak kiri ke kanan. Tapi ada juga pandangan yang kedua adalah atas ke bawah. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Maliki, pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki adalah gerak ke kanan dan ke kiri, bukan gerak atas bawah. Tapi cara kedudukan tangan dalam mazhab Maliki berbeza. Dia gini, dalam mazhab Maliki kita tangan kanan kan. Hak ni tiga ni dia tiga ni lepas. Lepas tu hak ni dia ada dua riwayat ni. Ada hak yang lepas pun ada, genggam pun ada. Jari telunjuk lepas lah. Jari telunjuk lepas. Tunjuk. Lepas tu hak ni ada dua riwayat. Ada riwayat menyebut mendetak lepas-lepas juga. Ada kepada kiblat tapi letak bawah jari telunjuk. Ni dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki. Baik. Okey, nampak kan? Buat gitu. Lepas tu, tok tangan pun ada tok tangan. Ni peha, lutut dia tok gitu. Dia bukan tok gini. Dia tok gini. Bukan tok gini. Dia tok lagu ni. Faham? Lepas tu gok kiri kanan ni. Dia bukan gok gitu laju lah. Bukan gok laju. Dulu. Gitu. Kita dalam mazhab Maliki. Baik. Manakala mazhab Imam Syafi'i tak gerak. Mazhab Imam Syafi'i hanya illallah akak. Sebut illallah akak. Masa isbat tu akak. Kita ada nafi dan isbat. La ilaha tu nafi. Illallah tu dipanggil isbat. Masa isbat akak. Mazhab saat ni mazhab ni kita ayat mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, kita ke beberapa mazhab lalu. Mazhab Hanafi dia akak masa nafi dan letak balik masa isbat. Okey, boleh faham? Asyhadu an la akak la ilaha akak la ilaha illallah letak balik. Manakala mazhab Hanbali di mana sebut lafaz Allah kak. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana sebut lafaz Allah. Baik. Okey, itulah secara ringkas. Perbincangan panjang tu kena masuk dalam mazhab masing-masing lah. Kebetulan ada orang tanya, dia ada soalan. Untuk pergerakan jari dalam mazhab Maliki, pergerakannya ke kiri ke kanan ke atau atas ke bawah. Sebenarnya dalam mazhab Maliki dua-dua ada. Ada pandangan hak yang kata atas bawah pun boleh juga. Cuma pandangan hak yang masyhur adalah pandangan hak yang mengatakan kiri ke kanan bukan atas ke bawah. Dan dalam kitab sebut lagu tu dan anda tengok sendirilah. Sebahagian daripada sahabat-sahabat dalam mazhab Maliki, sahabat-sahabat anda daripada Algeria dalam mazhab Maliki, ketika anda duduk asrama sekali dengan mereka, ketika kita semayang dengan dia, begitu dia buat. Asyhadu an la ilaha illallah. Anda ingat lagi lah hak yang pegang dengan mazhab Maliki ya. Baik. Katanya wal azhar, ni al azhar dhammul ibhami ilaiha. Dhammul ibhami ilaiha. Merapatkan al-ibham jari telunjuk ilaiha kepada al-musabbihah. Silap. Ibham kat mana? Telunjuk dia? Jari ibu jari. Dhammul ibham kan saat ni kan jari anak selesai dah kan? Lepas tu jari manis selesai dah, jari tengah selesai dah. Jari telunjuk selesai dah, tinggal jari ibham duduk lagi kan. Ibham ni dham, gabungkan jari ibham ilaiha kepada jari musabbihah. Okey, boleh faham? Gabungkan jari ibham kepada musabbihah. Rapatkan jari jari ibu kepada jari telunjuk. Ka'aqidin,
53. Seperti orang yang menyimpulkan, orang yang menjadikan 53. Dulu, cara dululah. Cara dululah. Dia benda bilangan ni dia kira dengan buka dan tutup tangan. Buka dan tutup jari. Ni cara pengiraan orang Arab dulu. Dalam kitab disebut dia kalau nombor satu gini, nombor satu. Nombor satu gini, nombor satu. Dia jari anak ni lipat gini, nombor satu. Dia lipat gini, nombor satu. Dua gini. Ni buka, payah jadi tangan kita kerah. Dia gitu. Satu, dua. Tiga, rapat gitu, tutup gitu. Tiga. Kalau pak, you buat gitu, jakak lipat. Okay, boleh faham? Kalau lima, gini lima. Payah nak akak, yang kita lima. Lega kau. Lima kita lima. Lima. Kalau enam, you tutup ni pula enam. Kalau tujuh, tutup ni. Yang gini tujuh. Kalau satu, je gitu. Ni isyarat cara dulu. Satu gini. Kalau tujuh, gitu sikit. Faham? Lepas tu kalau 8 tutup 2. Kalau 9 tutup 3. Kalau 10 you buat gini. You buat gini 10. Kalau 20, you buat gini 20. You buat gini 20. Kalau 30, dia buat gini 30. Kalau 40, you buat gini. 50 gini. Gini 50. Gini 50. Ni tak jari gitu 50. Ni nak rayak cara pengiraan dulu. Dan ni disebut dalam kitab. Antara kitab yang menyebut masalah ni dalam kitab, boleh tengok dalam kitab Subulus Salam. Sebab di sana ada hadis. Di sana ada hadis yang mana Nabi SAW dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri wa aqada 53 wa asyara bis sababah. Rasulullah SAW menyimpulkan tangan dia seperti orang yang buat, orang kira ataupun orang buat isyarat 53. 53. Okey, 50 gini 50. 3 gini. Kan tak ada 2 3 dah. 53. Jadi gini. Ni maksud 53. Okey, boleh faham? Ni 53. Nampak tak, Min? Baik. Dia dhammul ibham ilaiha ka'aqidin 53. Okey, kita rapatkan jari ibu kepada jari ni musabbihah ataupun sababah seperti orang yang buat 35. Ni orang buat 35 ni. 53 ni. Kan ada 53 gini. Okay, boleh faham kan? 53. Habis. Seterusnya katanya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fardun fit tasyahhudil akhir. Selawat kepada Rasulullah adalah fardu. Maksudnya rukun sembahyang fit tasyahhudil akhir. Di dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir. Ulama mazhab Imam Syafi'i menjadikan dalil wajibnya berselawat kepada Rasulullah adalah ayat Quran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat. Sallu ni perintah. Asal perintah adalah wajib. Sepakat ulama mengatakan tidak wajib berselawat kepada Rasulullah di luar sembahyang. Jadi bermakna wajib berselawat dalam sembahyang. Dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fardu. Fardu sembahyang fit tasyahhudil akhir, dalam tasyahud akhir. Bermakna dalam tasyahud awal dia bukan fardu sembahyang, bukan rukun sembahyang. Dalam tasyahud akhir saja rukun sembahyang. Manakala selawat kepada Rasul dalam tasyahud awal katanya wal azharu sannuha fil awal.
Al-azhar adalah sunatnya selawat kepada Rasulullah fil awal ay fit tasyahudil awal. Dalam tasyahud yang pertama hukum dia adalah sunat berselawat kepada Rasulullah. Wala tusannu 'ala al-ali fil awwal 'ala as-sahih, dan tidak disunat berselawat 'ala al-al di atas keluarga. Wala tusannu ay tusannu as-salatu 'ala al-al di atas keluarga Rasulullah fil awwali ay fit tasyahudil awal 'ala as-sahih di atas pandangan yang sahih. Atas pandangan yang sahih tidak disunatkan berselawat kepada Rasulullah kepada keluarga Rasulullah dalam tasyahud awal. Kita Allahumma salli ala Muhammad, tak perlu sampai ke wa ala ali Muhammad. Itu pandangan yang sahih. Kerana tasyahud awal diasaskan di atas takhfif. Betul? Dibinakan di atas takhfif. Di atas ringkas. Tidak disunatkan berselawat kepada keluarga Rasul dalam tasyahud awal. Namun watusannu, dan disunatkan dia akan selawat kepada keluarga Rasulullah fil akhiri ay fit tasyahudil akhir. Fit tasyahudi al-akhir. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu wa ala ali Muhammad. Kalau orang nak kata wa ala ali Muhammad, sah tak sembahyang dia? Sah. Sebab dia? Sebab wa ala ali Muhammad hukum dia benda sunat. Wa qila, dan kata qil, pandangan sebagian daripada ulama, tajib, maksudnya wajib berselawat kepada keluarga Rasul dalam tasyahud akhir. Sebab dia? Sebab di sana ada hadis ketika sahabat tanya Rasul bagaimana nak berselawat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dalam hadis tersebut yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan begitu juga Imam Muslim, Rasul kata qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kerana dalam hadis tersebut ada perkataan wa ala ali Muhammad, maka sebab itulah ulama kata wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib juga berselawat kepada keluarga Muhammad. Katanya wa akmalut tasyahudi masyhur, dan yang paling sempurna tasyahud masyhur. Maksudnya masyhur boleh dikatakan orang tahu belaka lah. Tapi orang belajar lah. Masyhur lah yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah cukup masyhur lah. Ya, sebenarnya di sana ada beberapa hadis yang sahih yang menceritakan tasyahud Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat dengan lafaz yang berbeza. Cuma Imam Syafi'i memilih hadis Abdullah bin Abbas. Imam Syafi'i memilih hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar dan daripada sahabat-sahabat yang lain berkenaan dengan lafaz tasyahud. Tapi Imam Syafi'i memilih pada lafaz ataupun riwayat Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hak yang paling sempurna tasyahud masyhur. Lagu mana hak yang paling sempurna tasyahud? Lalu hak yang riwayat Abdullah bin Abbas itulah at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Fatu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah yang paling sempurna. Wa aqallu, dan hak yang sekurang-kurangnya. Okey, kita ada hak yang paling sempurna dan hak yang sekurang-kurang. Ulama ambil hak yang sekurang-kurang ni adalah dengan menggabungkan semua riwayat. Semua riwayat digabungkan. Lepas tu dia tengok mana hak yang semua riwayat ada. Sebab ada riwayat ni ada penambahan kalimah ni, ada pengurangan kalimah ni, ada penambahan kalimah ni, pengurangan kalimah ni. Maka dia gabungkan semua riwayat. Lepas tu dia tengok hak manakah dalam semua riwayat tu lafaz dia ada belaka. Jadi bermakna hak ada belaka tu hak yang paling kurang. Faham tak lagi? Faham lagi? Hak yang ada belaka, setiap riwayat yang berbeza ni ada penambahan ni, ada pengurangan. Cuma semua riwayat tu lafaz-lafaz ni ada belaka. Riwayat ni pun ada, riwayat ni pun ada, riwayat ni. Maka hak tu yang paling kurang sekali. Mana hak yang kurang sekali gini? At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma nanti kita akan tengok. Kita akan tengok. Kata dia, ini hak yang paling kurang sekali. Waqilah, dan kata qil, yahlifu wa barakatuh was salihin. Mana? Buang akan lafaz wa barakatuh dan as-salihin. Maksudnya kalau tak sebut wa barakatuh pun masih lagi dikirakan jadi tasyahud dia. Dak kata as-salihin pun masih lagi kira jadi tasyahud dia. At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Salamun alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh. Ada begitu. Wa yaqulu anna Muhammadan rasuluh. Tengok wa anna Muhammadan rasuluh. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluh. Qultu, berkata oleh aku, kata Imam Nawawi, al-asahhu wa anna Muhammadan rasulullah. Yang asahnya wa anna Muhammadan rasulullah. Maksudnya tak perlulah kata wa asyhadu anna Muhammadan. Kan tadi kan dia asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi berapa kali asyhadu? Dua kali. Jadi buang se. Maksudnya satu hak yang paling kurang sekali. Kalau dia mari wa asyhadu kali yang kedua pun tak ada masalah dah. Itu maksudnya al-asahhu wa anna Muhammadan rasulullah. Jadi bermakna apa yang disebut oleh Imam Nawawi gini, mu'tamadnya sekurang-kurang tasyahud at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, wa anna Muhammadan rasulullah. Nampak tak? Wa thabata, dan sabitlah ia perkataan wa anna Muhammadar Rasulullah ni fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim. Wallahu a'lam. Katanya wa aqallu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, sekurang-kurang selawat atas nabi dan keluarganya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Tak kata wa ala lah, itu sekurang-kurang dia. Kata wa ala tu comel lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Wa ziyadatu ila hamidum majid, balik pula. Allah. Wa ziyadatu ila hamidum majid sunnatun fil akhir, dan penambahan hingga kepada hamidum majid adalah sunnah pada tasyahud akhir. Maksudnya kita baca selawat Ibrahimiyah sunat pada tasyahud akhir, tapi tidak sunat pada tasyahud awal. Cukup tasyahud awal Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Wa kadza du'a ba'dahu, dan seperti ini doa selepas daripada tasyahud. Ataupun selepas daripadanya tasyahud akhir. Sekali lagi selawat lah. Dia tasyahud akhir selawat, lepas tu doa. Maksudnya seperti ini doa selepas daripadanya, maksudnya sunat juga berdoa selepas daripada tasyahud. Dan doa yang ma'thur ataupun doa yang diriwayat daripada Rasulullah selepas daripada kita bertasyahud, ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat. Baik. Maka sebaik-baiknya kita baca belaka. Antaranya adalah Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Riwayat Imam Muslim. Begitu juga Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Juga riwayat Imam Muslim. Baik. Sama juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di riwayat Imam Bukhari. Baca belaka. Baca belaka. Dan sebahagian daripada ulama salaf dulu, apabila anak dia tak baca doa ni, dia suruh sembahyang semula. Dia telah mewajibkan kepada anak dia baca doa ni.
Doa ni memang cukup penting kalau kita tengok makna. Apatah lagi kita berada di zaman fitnah. Zaman fitnah. Kita berada di zaman fitnah. Fitnah Allah Rabbi. Budak-budak ni antara fitnah yang paling besar adalah handset. Budak-budak ni umur 12 pandai dah tengok lucah dalam handset. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Tak kadar apa umur 12 lagi pandai dah. Ni budak-budak ni. Kang benda fitnah tu kan? Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah hidup, fitnah mati. Kita sentiasa melakukan dosa. Macam-macam dosa kita buat. Maka kita berdoa agar Allah Taala ampun dosa kita sebelum daripada kita bagi salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Baik. Jadi antara benda yang disunatkan dalam sembahyang adalah kita berdoa setelah daripada tasyahud sebelum daripada bagi salam. Doa. Doa benda doa. Tak kira lah bab dunia ke bab akhirat ke doa banyak. Lambat dapat jaduh. Doa. Doa situ. Sebagai contoh. Cuma katanya wa ma'thuruhu afdal. Dan doa ma'thur itu lebih afdal zat. Kenapa ada zat doa ma'thur? Doa ma'thur ni adalah doa hak yang dinaqalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa hak yang diambil daripada Rasulullah. Hak tu lebih afdal. Maksudnya apa jua doa tak ada masalah dapat pahala sunat, cuma lebih afdal kita baca doa hak yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu maksudnya wa minhu wa min ma'thurihi min litab'id, sebahagian daripada doa ma'thur adalah Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah li untukku ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah aku buat, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang barang yang aku kemudiankan yang akan datang, wa ma asrartu, dan dosa yang aku buat secara sembunyi, wa ma a'lantu, dan dosa yang aku buat secara terang-terang, wa ma asraftu, dan apa yang aku melampaui batas, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahui dengannya daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Mu adalah muqaddim dan mu juga adalah muakhir. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Baik. Ila akhir hadha du'a. Tadilah yang kita baca. Wa yusannu an la yazida ala qadri at-tashahhudi was-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan bahawa tidak melebihlah ia kembali kepada imam. Tidak melebihlah ia imam di atas kadar tasyahud. Tidak melebihlah ia imam pada doa. Allah yazida ay yazid al-imam fi doa. Jadi bermakna kalau orang sembahyang seorang diri, tak apalah nak panjang mana pun. Tapi masalah imam tidak melebih di atas kadar tasyahud wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadar selawat kepada Rasulullah. Doa yang ingin dibaca oleh imam jangan panjang lebih daripada kadar tasyahud dan selawat. Faham? Kalau nak baca dia sama ataupun kurang daripada kadar tasyahud dan selawat. Faham tak, Mi? Nampak tak, Mi? Baik. Tapi kalau sembahyang seorang diri, lah lagi lah. Dan kalau orang tu tidak mampu baca doa, katanya waman ajaza anhuma, bukan tidak mampu baca doa. Tidak mampu, waman ajaza anhuma, huma tu kembali kepada at-tasyahud was-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, jadi Imam Nawawi khabar tadi antara rukun sembahyang adalah tasyahud dan selawat kepada Rasulullah. Jadi bagi orang yang tidak mampu, waman ajaza, dia lemah, tidak mampu, man ajaza anhuma, kembali kepada at-tasyahud was-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mampu untuk baca tasyahud dan dia tidak mampu untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjemah, dia terjemah.
terjemah dengan bahasa dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dia Muhammad, ya Allah, selawatlah kepada Muhammad. Itu makna terjemah. Okey, boleh faham? Tak pandai terjemah. Dah bahasa mana? Tak kira bahasa mana pun. Sebab selain daripada bahasa Arab, bahasa lain sama je. Bahasa Terengganu faham lagi ya. Kalau berang, kok pergi ya. Kalau berang ke bahasa mana pun pergi je. Katanya wa yutarjimu lid-du'a'i wadh-dhikril mandubil 'ajizu. Wa yutarjimu lid-du'a'i wadh-dhikril mandubi al-'ajizu lal qadiru fil asah. Kita ada doa dalam sembahyang, kita ada zikir dalam sembahyang. Pak yang sunat kita baca. Ada kala orang tu mampu baca dan ada kala orang tu tidak mampu baca. Orang yang tidak mampu baca doa yang disunatkan dalam sembahyang, doa maksur tadi, zikir-zikir yang disunatkan yang tak mampu baca, maka kata dia boleh dia terjemuh doa tersebut. Boleh dia terjemuh doa tersebut. Tapi dengan syarat bila dia tidak mampu. Dengan syarat dia tidak mampu. Itu maksud wa yutarjimu lidu'a'i wa dhikril mandub al-'ajizu lal qadiru fil asah. Maknanya terjemuh. Seterusnya ats-tsani 'asyar, rukun sembahyang yang ke-12. Assalam, mengucap salam. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya salam, assalamu alaikum. Itu sekurang salam. Cuma kita tambah wa rahmatullah tu hak comel dah. Wal asahu jawazu salamun alaikum. Kaul yang asah, kata Imam Rafi'i, harus salamun alaikum, buang alif lam. Biasa kita kata assalamu alaikum kan, dia buang alif lam, dia kata salamun alaikum. Memadai tak? Pandangan Imam Rafi'i memadai. Tapi qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-asahul mansus la yujzi'uh. Asah yang dinaskan. Yang ada nas lah. Baik. Mungkin nas Imam Syafi'i dan mungkin nas ashab Syafi'i. La yujzi'uhu, tidak memadai. Salamun alaikum akan dia akan salam. Perkataan salamun alaikum tidak memadai untuk salam. Wallahu a'lam. Jadi khilaflah di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Wa annahu, ataf pada jawazu salamun alaikum. Jadi ataf situ wa annahu ay wal asah wa annahu, kaul yang asah bahawasanya la tajibu niyatul khuruji, tidak wajib niat keluar daripada sembahyang. Kita kan takbiratul ihram, kita niatkan tu niat masuk sembahyang. Lepas tu nanti kita bagi salam, wajib tak niat keluar daripada sembahyang? Berlaku khilaf. Ada pandangan yang mengatakan wajib, ada pandangan yang mengatakan tidak wajib. Pandangan al-asah dia kata dia tidak wajib niat keluar daripada sembahyang. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya salam, assalamualaikum warahmatullah, marratain, dua kali, yaminan, kanan, wa shimalan, dan kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Lepas tu assalamualaikum warahmatullah. Ini hak yang paling sempurna. Yang paling sempurna dua kali salam. Cuma hak yang wajib berapa kali salam? Satu. Satu salam hak yang wajib. Marratain, dua kali, yaminan, kanan, wa shimalan, dan kiri. Multafitan fil ula, dia memalingkan ataupun berpaling. Multafitan berpaling fil ula, ay fil marratil ula, pada kali yang pertama, hatta yura khadduhul ayman, sehingga kelihatan pipinya yang kanan. Dia paling sampai ke orang belakang tu nampak pipi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa fi tsaniyati, dan pada al-marrati tsaniyah, marrah yang kedua, pada kali yang kedua, al-aisar, kiri, nawiyanis salam, hal keadaan dia berniat memberi salam ala man an yamini,
di atas mereka yang berada di sebelah kanannya, wa yasari dan sebelah kirinya, min malaikatin daripada para malaikat, wa insin dan manusia, wa jin dan jin. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam kepada siapa? Semua orang yang beriman yang ada sebelah kanan ni, sama ada manusia, jin ataupun para malaikat. Sama juga sebelah kiri, ini orang tersebut. Kan assalamualaikum, selamat keselamatan ke atas kamu kan? Kamu tu kembali kepada siapa? Niat, sunat niat. Bagi salam kepada malaikat dan jin, orang Islam yang berada sebelah kanan ni. Katanya, wayanwil ma'mum wayanwil imamus salama 'alal muqtadin, dan berniat oleh imam memberi salam ke atas segala orang yang mengikut. Al-muqtadi ma'mum itulah. Wahum, dan mereka itu al-muqtadun ar-radda 'alaihi, berniat jawab atas salam imam. Kalau imam pun assalamualaikum warahmatullahi, dia niat juga salam kum saat itu kepada makmum. Makmum assalamualaikum warahmatullahi, niat dia jawab salam imam. Tu rad. Jelas tak? Kan kita assalamualaikum, keselamatan kepada kamu. Kamu tu siapa? Kamu tu siapa? Kalau imam, dia niat, maksud apa? Makmum lah kan. Makmum buat assalamualaikum, jawab salam imam. Dia jawab bukan mesti waalaikumsalam. Orang kata assalamualaikum, biasa kita jawab kan? Waalaikumsalam. Kalau kita jawab assalamualaikum juga boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh tak? Boleh. Sama je. Al-thalitha ashar, rukun yang ke-13 adalah tertibul arkan kama dzakarna. Tertib segala rukun sembahyang kama dzakarna, seperti mana yang kami telah sebut. Buat mengikut tertib dia. Fa in tarakahu amdan bi an sajada qabla ruku'ihi batalat salatuhu. Maka jika dia meninggal, dia akan tertib amdan dengan sengaja. Sengaja dia tidak tertib. Bi an sajada, dia bahawa dia sujud qabla ruku'i, sebelum dia berrukuk. Dan rukuk bahan sujud dah dulu. Sengaja buat gitu. Batalat salatuhu. Batal sembahyangnya. Kerana dia sengaja meninggal rukun tertib. Tapi wa insah, dan jika terlupa nak buat wali. Kuat nak main mana siapa ke dah ingat nak rokok. Sebagai contoh. Dah ingat nak rokok, kuat nak main mana. Contoh je. Lepas daripada baca Fatihah, Allahu Akbar tu sujud lalu. Budak-budak kecil tengok, pelik warna hijab dengan jum bayang pelik ingat. Contoh. Warna pelik bayang. Rupanya terlupa. Makanya katanya fama ba'dal matruki laghun. Maka apa ni maksudnya, benda-benda yang dia buat selepas daripada benda yang ditinggalkan itu dikirakan lagha. Dia faham? Apa yang dibuat selepas daripada apa yang ditinggal dikirakan lagha. Okey, dia sujud sana, dia rokok tak? Tak rokok kan. Rokok tu dipanggil al-matruk, benda yang ditinggalkan. Apa yang dibuat selepas daripada benda yang ditinggalkan kira lagha. Faham tak ni? Faham lagi? Dia terlupa untuk rokok. Dia pembahang benda sujud lalu. Jadi sujud saat itu adalah benda yang dibuat setelah daripada rokok tu. Sedangkan rokok dia dah buat lagi kan. Maka kira lara dah jadi sujud tu. Sujud tu dah jadi. Itu maksud dia. Lepas tu kalau dia buat juga, katanya fa in tadhakkara qabla bulughi mithlihi, kalau dia ingat sebelum daripada sampai seumpamanya. Kalau tinggal rukun rokok pada rakaat yang pertama, dia dah ingat masuk rakaat yang kedua baru dia ingat. Oh, aku dah rokok tadi. Baru ingat. Faham lagi? Itu maknanya dia ingat sebelum ni sebelum sampai kan, sebelum sampai. Saat ni kita macam tu sampai dah kan. Okey, dia tinggal rokok pada rakaat pertama. Hak seumpama rokok, nanti rakaat kedua tu lah. Tiba-tiba dia ingat dia tinggal rokok. Sebelum daripada sampai rokok pada rakaat yang kedua. Nampak? Dia ingat. Masa dalam sujud dia ingat. Oh, aku dah rokok lagi. Allah, sakit sungguh, kata dia. Dah rokok lagi. Okey, cara dia benda. Fa'alah, buat.
Fa'ala, buatlah ia akan dia. Faham tak? Buat. Dia kena buat. Bangun mula. Bangun, rokok mula. Faham? Wa illa, dan jika tidak. Jika tidak maksudnya. Jika tidak, maksudnya dia tadi ingat sebelum sampai ni, tidak ingat sebelum sampai. Jika tidak begitu. Jika dia tidak ingat sehingga sampai kepada rukun seumpama yang ditinggal pada rakaat berikutnya. Ditinggal rokok, masuk rokok rakaat yang kedua, baru ingat. Oh, aku dah rokok tadi rakaat pertama. Baru ingat situ. Maka benda tamat bihi rakaat tu. Sempurna dengannya. Sempurna dengannya. Fa in tadhakkara qabla bulughi mithlihi fa'alahu, buat. Maka sempurna dengannya, dengan perbuatan dia saat itu oleh rakaatnya. Jadi buat kan? Jadi sempurna rakaat ni. Baik. Cuma watadarakal baqi. Watadarakal baqiyah. Dan mendapatilah ia akan hak yang berbaki. Mana hak yang berbaki? Dia buat mula lah. Jadi. Tapi falahu tayaqqana fi akhir salatihi tarka sajdatin min al-akhirati sajadaha wa a'ada tashahudahu. InsyaAllah kita sambung mula esok. Esok minggu depan pula. Meskipun panjang kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita doa sikit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan urusan sahabat-sahabat kita rakyat Terengganu, khususnya hak yang mengalami ataupun hak yang diuji dengan tidak ada air. Begitu juga petugas-petugas yang sekarang ni bertukar lumut untuk menyiapkan saluran-saluran agar air dapat disalurkan kepada penduduk-penduduk sekitar Terengganu. Kita doakan semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan dia. Begitu juga kita doakan agar Allah Ta'ala permudahkan urusan pemimpin masyarakat termasuklah YB dalam menguruskan permasalahan ni. Sebab memang susah. Memang cukup susah. Baik. Begitu juga yang membantu daripada unit amal dan lain-lain supaya Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati usaha mereka agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada mereka. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita ada soalan. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah dibolehkan niat solat sunat wuduk pada solat sunat lain atau ketika niat solat fardu? Jawapannya mengikut mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Kerana sembahyang sunat wuduk dia bukan maksudun bidzatih. Bukan maksudun bi ghairi, maksudnya asal ada sembahyang selepas daripada wuduk, maka terhasil dah sembahyang sunat wuduk. Cuma nak dapat sembahyang sunat wuduk secara khusus, maka perlu digabungkan niat antara sunat wuduk dengan sembahyang sunat yang lain ataupun sembahyang fardu. Bagi contoh, lepas daripada ambil wuduk, imam akad takbiratul ihram dah, dah nak sembahyang sunat, maka dia pun terus masuk dalam saf takbiratul ihram, niatlah sembahyang fardu zuhur ke asar tu. Lepas tu dalam masa yang sama dia niat juga sembahyang sunat wudu. Dia sama dengan sembahyang sunat tahiyatul al-masjid. Okey, habis. Wallahu a'lam. Gok jari mazhab Maliki kita cerita dah tadi kan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan kitab kita dan doakan kita dan atas doa yang diaminkan untuk para petugas dan pemimpin-pemimpin yang
sedang menjalankan usaha untuk membaik pulih keadaan air di negeri Terengganu sekarang. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada masa-masa minggu depan dan seterusnya. Semoga kita semua terus istiqamah dalam menuntut ilmu dan talaki kitab bersama Al-Fadhil Ustaz. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz sekali lagi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.